Baiklah tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok ni diagram yang selalu kita gunakan. Ini diagram yang pertama dalam helaian yang pertama. Pelajaran pun pelajaran peringkat yang pertama. So ini diagram yang kita gunakan setiap kali kan. Baik, asas bahasa Arab saya jelaskan dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Yang pertama ialah kalimat isim, yang kedua ialah kalimat fi'il, yang ketiga ialah kalimat haraf. Betul ke tidak? Jadi yang ada ganti nama diri tersembunyi hanya dalam kalimat isim dan fi'il sahaja. Haraf ada tak ganti nama diri tersembunyi? Jawapannya tak ada. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat tersebut kalimat isim dan fi'il, maka tuan-tuan kena carilah apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam tu. Faham ke tidak? Jadi sebelum tuan-tuan tahu apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam isim dan fi'il tersebut, tuan-tuan wajib kena tahu 3 maklumat penting dalam kalimat isim dan fi'il tersebut. Okey, maklumat-maklumat yang tuan-tuan mesti kena tahu ada dalam diagram yang kedua. Faham tuan-tuan Yang pertama tuan-tuan kena tahu jantina kalimat tu. Yang kedua tuan-tuan kena tahu jumlah dia. Yang ketiga tuan-tuan kena tahu ganti nama diri dekat dalam kalimat tersebut. Tuan-tuan Baik, tuan-tuan dengar elok. Sekali lagi, kalau tuan-tuan jumpa saja kalimat itu merupakan kalimat itu merupakan kalimat isim dan fi'il, maka tuan-tuan pindahkanlah ke diagram yang kedua. Kalau haraf perlu pindah tak tuan-tuan? Jawab saya. Haraf perlu pindah tak? Jawapannya tak perlu. Yang pindah hanya isim dan fi'il saja. Okey, katalah tuan-tuan dah pindah ke diagram yang kedua. So tuan-tuan kena cari 3 maklumat penting. Yang pertama tuan-tuan kena cari jantina. Ingat tak jantina nak cari? Tengoklah ta marbutah ataupun pi. Kalau ada ta marbutah ataupun pi, maka kalimat itu sebenarnya ialah kalimat muannas. Faham ke tidak? Ni ta marbutah kalau kalimat isim. Kalau pi ni ialah kalau kalimat fi'il. Ni tanda dia. Ta marbutah ni, kalau hujung ta marbutah tu ada, itu tanda muannas untuk isim. Tapi tanda muannas untuk fi'il tak ada ta marbutah, tapi ada pi dalam kurungan. Tapi walau bagaimanapun, dua-dua ni ialah tanda muannas lah. Kalau tak ada ustaz, kalau tak ada dia muzakkar lah. Itulah jawapan ni. Okey, hari ni kita bahaskan tentang, kita nak cari jumlah. Cara untuk tahu jumlah senang ni tuan-tuan. Sama ada kalimat tu singular. Singular tu mufrad ataupun satu, ataupun jamak. Jamak tu banyak. Yang ni kita belajar kemudian. Yang ni jarang-jarang jumpa dalam Quran. Tak payah bahas. Tak payah bahas dulu. Kita bahaskan kemudian. Baik, kalau kalimat tu kalimat mufrad ataupun kalimat jamak, nak kenal macam mana? Senang je. Tuan-tuan tengoklah terjemahan berganda ada ataupun tidak. Kalau kalimat tu kalimat isim. Contohnya pokok-pokok, batu-batu, kayu-kayu. Tu kalimat tu jamak lah. Tapi kalau pokok, mufrad lah. Batu, mufrad lah. Kayu, mufrad lah. Masjid, mufrad lah. Tapi kalau masjid, musanna lah, jamak lah. Musanna pula. Jamak lah tu. Faham ke tidak? Itu cara tuan-tuan nak tengok. Tapi kalau kalimat fi'il macam mana pula nak tahu ustaz? Kalimat fi'il senang je. Tuan-tuan tengok, engkau duduk seorang lah. Tapi kalau kami duduk, ramai lah. Itu ganti nama diri pertama kan. Kalau engkau dengan kamu, engkau duduk seorang. Kalau kamu duduk, ramai. Kalau aku duduk dengan kami duduk, aku tu seorang lah. Kalau kami duduk, ramai lah. Ataupun dia duduk dengan mereka duduk. Mereka tu ramai lah ustaz. Tapi kalau dia seorang lah. Nampak tuan-tuan So, kalau kalimat tu, kalimat fi'il, tuan-tuan tengoklah ganti nama diri dekat dalam tu, seorang ke ramai. Tapi kalau kalimat isim macam mana? Tengok dia ada terjemahan berganda tuan-tuan Itu yang saya maksudkan. Okey tuan-tuan, kita ambil surah Al-Kafirun Bab ganti nama ni kita jelaskan pada pertemuan kita akan datang. Sekarang ni tuan-tuan buka surah Al-Kafirun. Kita nak bahas tentang surah Al-Kafirun tuan-tuan Okey. Ni saya dah sediakan ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ready tuan-tuan Right. Saya baca dulu dua-dua ayat ni. Tuan-tuan semak A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Okey, satu-satu tuan-tuan Qul ya ayyuhal kafirun. Qul. Ni saya fokuskan saya besarkan dulu. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun. Ni semua satu kalimat. Kita consider sebagai satu kalimat Ni satu kalimat, ni satu kalimat, ni satu kalimat. Tak ada warna yang diasingkan. Betul ke tidak?
Ya ayuha ni ada perbahasan dia panjang tuan-tuan. Nanti saya jelaskan kemudian. Ya tu kalimat apa, ayu tu kalimat apa, ha tu kalimat apa. Tapi dalam sistem Al-Furqan, kita considerkan dia sebagai satu kalimat je. Especially untuk peringkat awal ni tuan-tuan. Nanti kita bahas dengan lebih panjang. Okey. Qul, katakan oleh mu. Mu tu maknanya engkau. Mu engkau sama. Katakan oleh mu. Kemudian ya ayuha maknanya wahai. Al-kafiruna, orang-orang yang ingkar. Nampak tak? Orang-orang yang ingkar. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, qul dulu tuan-tuan. Apa makna qul? Qul katakan oleh engkau, betul ke tidak? Katakan oleh engkau ya ayyuha maknanya wahai. Al kafiruna orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar. Okay, ayat kedua apa Allah Taala sebut? La a'budu ma ta'budun. Tidaklah a'budu aku menyembah ma apa yang ta'buduna kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku sembah apa yang kamu sembah. Ni kamu bukan kau Ni aku sembah. Aku dengan kamu ni. Tuan-tuan kena tahu kejap lagi. Dia seorang ke ramai Aku dengan kamu Okey, kita fokus pada kalimat yang ayat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Qul dulu tuan-tuan. Katakan oleh engkau, duduk oleh engkau, pergi oleh engkau, makan oleh engkau, berdoa oleh engkau, masuk oleh engkau. Itu kalimat isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Duduk oleh engkau, pergi oleh engkau. Isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Dia ialah kalimat apa dia? Kalimat fa'il lah, betul ke tidak? Nanti saya ambil ni. Katakan oleh engkau. Dia nanti saya kecilkan boleh Alright. Dia isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Katakan oleh engkau. Dia ialah kalimat fa'il. Okay, fa'il ada 3 tuan-tuan. Fa'il mudhari' ke madhi ke amar. Katakan oleh engkau. Dia ialah fa'il amar. Kalau fa'il mudhari' engkau kata kan. Kalau fa'il madhi engkau telah kata. Tapi kalau fa'il amar katakanlah oleh engkau. Itu maksudnya dia ialah fa'il amar. So qul ialah kalimat fa'il. Baik tuan-tuan. Dalam kalimat fa'il ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi tuan-tuan? Ingat tak? Isim dan fa'il adalah ustaz. Yang tak ada hanya haraf saja. So tu kalimat fa'il tadi kan, fa'il amar. So adalah. Jadi kalau ada, perlu tak pindah diagram yang kedua? Jawapannya perlulah. Tengok. Perlulah, pergilah diagram yang kedua ni. Betul ke tidak? Sebab diagram yang kedua ni untuk isim dan fa'il. Betul ke tidak? Okey, sekarang ni kita nak tahu jantina. Katakan oleh engkau. Katakan olehmu. Katakan olehmu. Cuba tuan-tuan tengok balik kalimat ni. Ada atau tidak P dalam kurungan? Ni fa'il kan? Fa'il, tanda fa'il kalau dia mu'annas ada P dalam kurungan. Ada tak P? Jawapannya tak ada kan? So inilah kalimat muzakkar lah ustaz. Faham ke tidak? Okey, jumlah pula. Jumlah. Cuba tengok jumlah. Katakan olehmu ke katakan oleh kamu? Kalau katakan oleh kamu, kamu ramai-ramai kena kata begini. Tak. Ni katakan olehmu. Seorang. Katakan olehmu. So ini kalimat mufrad ke jamak tuan-tuan? Mu. Ini ialah kalimat mufrad. Mufrad. Cuba sebut mufrad. Mufrad. Kalau tak tahu je tengok dalam diagram tuan-tuan tu ada tulis mufrad. Mufrad tu maknanya singular ataupun satu. So ini ialah kalimat mufrad tuan-tuan. Cuma nak tahulah ni rujuk pada siapa? Katakan oleh engkau. Wahai orang-orang kafir, engkau ni rujuk pada siapa tuan? Dia rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kau kata kat orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku wahai orang kafir tak akan sembah apa yang kamu sembah. So engkau katakan oleh mu dekat dalam qul ini, dia sebenarnya rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Okey, ya ayyuha tuan-tuan Ya ayyuha. Ini isim ke fa'il ke haraf? Ya ayyuha. Ini ialah kalimat haraf Haraf apa tuan-tuan? Ingat, ya ni ya. Ya ni ialah kalimat, ya ialah kalimat haraf seru. Ingat tak? Tuan-tuan nanti boleh buka layan yang kedua So ya ayuha ni ialah kalimat haraf Kita consider begitu dulu. Perbahasan kita akan bahas dengan panjang pada pertemuan-pertemuan kita nanti kemudian. Itu kita kemudiankan Okey, cuba tuan-tuan tengok, fokus kat sini. Al-kafiruna. Nanti lupa nak kata. Kalau kalimat haraf ni tak payah pindah diagram yang kedua Okey. Al-kafiruna. Cuba tengok, orang-orang yang ingkar. Al-kafiruna. Ini kalimat isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Tengok elok kalimat ni. Ada alif lam dipangkalkan. So isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim lah. Betul ke tidak? Jadi kalau isim, ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi di dalam kalimat isim? Ada atau tidak tuan-tuan? Jawapannya ada lah kan? Jadi kalau ada, perlu tak tuan-tuan pindah ke diagram yang kedua? Nanti saya bawa diagram untuk tuan-tuan Tadi al-kafiruna tu kalimat isim ke fa'il ke haraf? Dia ialah kalimat isim. Tuan-tuan nampak ada al di pangkal kalimat al-kafiruna. Betul tak?
So dia ialah kalimat isim. So kalau kalimat isim, ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi tuan-tuan? Jawapannya ada. Betul kan? Kalau ada, perlu tak pindah diagram yang kedua? Jawapannya perlulah. Jadi dalam kalimah al-kafiruna itu tuan-tuan kena tahu 3 maklumat penting. Yang pertama tuan-tuan kena tahu jantina, yang kedua tuan-tuan kena tahu jumlah, yang ketiga tuan-tuan kena tahu ganti nama diri dalam kalimat tersebut. Okey, jantina dulu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kalimah al-kafiruna ini. Ni al-kafiruna. Dia muzakkar ke muannas tuan-tuan? Tuan-tuan akan kata, ustaz saya cari ta marbutah tak jumpa kat ujung, so ni kalimat muzakkar lah. Saya terima jawapan tu Tak ada ta marbutah ustaz, so dia muzakkar lah. Okey, no problem Okey, sekarang ni tuan-tuan dah tahu jantina dia muzakkar. Jumlah dia tuan-tuan. Jumlah dia mufrad ke jamak tuan-tuan? Tapi nantilah saya nak tanya pasal tadi saya ada jelaskan kan. Kalau kalimat muzakkar, penambahan dia una dan ina kan. Kafiruna kafirina, saimuna saimina, muslimuna muslimina kan. Jadi kadang-kadang Allah pakai una di hujung, kadang-kadang Allah pakai ina di hujung. Yang ni Allah pakai una ke ina? Una. So una ni tanda jamak untuk muzakkar ke muannas? Tanda jamak muzakkar lah kan. Kalau tanda jamak muannas tadi apa? Muslimati, kafirati kan. Saimati, mu'minati, ati itu tanda jamak untuk muannas, tapi tanda jamak untuk muzakkar ada dua. Kadang-kadang Allah pakai una, kadang-kadang Allah pakai ina. So, ini muzakkar ke muannas tuan-tuan? Ini ialah kalimat muzakkar. Kenapa? Tanda ni, una ni tanda jamak muzakkar. Faham ke tidak? Okey, sekarang ni jumlah pula. Yang ni tak payah bahas lah. Jumlah ni seorang ke ramai ni orang kafir ni? Ramai lah kan, jamak lah. Ni ada orang-orang apa? Orang-orang yang ingkar. So, dia ialah kalimat jamak. Tanda dia apa? Yang pertama tuan-tuan nampak tanda jamak kat sini una. Yang kedua tuan-tuan nampak yang paling penting nampak orang-orang ustaz. So confirm kalimat ni kalimat jamak. Okey, baik. Kita ambil pada ayat yang kedua tuan-tuan La a'budu ma ta'buduna. La a'budu ma ta'buduna. La maknanya tidak ni haraf tuan-tuan ni haraf nafi kan. So kalau haraf perlu tak ada tak ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat haraf? Jawapannya tak ada. So kalau tak ada, perlu ke pindah diagram yang kedua, yang hijau tu? Tak payah. Okey, a'budu. Tengok a'budu. A'budu ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? A'budu ni aku sembah, aku menyembah, aku menyembah. Aku sembah, aku duduk, aku makan, aku tidur. Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Dia ialah kalimat fi'il. Ada telah tak? Ada telah tak? Cuba tengok terjemahan dia. Nanti saya besarkan Okey. Ada tak telah dalam a'budu ni? Ada tak telah? Jawapannya tak ada. Betul ke tidak? Tak ada kan? So kalau tak ada, dia fi'il apa tuan-tuan? Dia fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' ada atau tidak ganti nama diri tersembunyi dalam fi'il? Ada lah ustaz. Baik. Apa ganti nama diri dia? Ustaz, saya tak payah cari pun saya tahu ada aku kat sini. Betul ke tidak? So saya nak tanya jantina kalimat a'budu ni jantina dia muzakkar ke muannas tuan-tuan? Yang pertama, yang ini rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tu muzakkar ke muannas? Tentulah muzakkar, betul ke tidak? So kalimat ni kalimat muzakkar. Cukuplah setakat tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ustaz, muzakkar lah ustaz. Ni rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah Nabi Muhammad tu muzakkar kan? Okey. Sekarang ni tuan-tuan dah tahu jantina kalimat ni muzakkar Ataupun tuan-tuan nak kata tak ada pi dalam kurungan, bolehlah saya terima jawapan tu Okey, sekarang saya nak tanya, ini jumlah yang kita bahas hari ni. Aku menyembah. Ini mufrad ke jamak tuan-tuan? Aku ke kami? Aku kan. So kalau aku, seorang ke ramai? Aku. Seorang ke ramai? Aku. Seorang ke ramai tuan-tuan? Mufrad ke jamak? Ini ialah kalimat apa? Okey, sekarang ni saya nak jadikan tu sebagai kuis Tuan-tuan tolong jawab kat saya, yang ini kalimat ni mufrad ke jamak? Seorang ke ramai? Kalau dia seorang kenapa? Kalau dia jamak kenapa? Tolong bagi tahu dengan saya. Ini common sense saja tuan-tuan. Ini bukan belajar bahasa Arab. Ini belajar common sense saja So tuan-tuan tolong jawab kat saya. Hantar ramai-ramai ke 010-817-3131. Saya nak tahu ni mufrad ke jamak Kalau jamak kenapa? Kalau mufrad kenapa? Tengok dulu Okey, ma ni maknanya apa yang tuan-tuan Ini ialah kalimat isim. Ingat tak? Apa yang ialah kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia tuan-tuan? Gelaran dia ialah isim mewakili. Isim mewakili. So isim yang ada gelaran dan fungsi, kita tak payahlah cari jantina, jumlah dan ganti nama semua tak payah. Tapi kalau tuan-tuan nak cari, boleh je. Ma ni muzakkar sebab tak ada ta marbutah.
So jumlah dia mufrad ke jamak? Jumlah dia mufrad ustaz, apa yang, bukan apa-apa yang, mana ada terjemahan berganda kat sini. Tapi sebenarnya kalau isim ni ada gelaran dan fungsi ni, tuan-tuan tak payah cari pun tak apa. Okey, kita tinggalkan. Ta'buduna. Cuba tengok ta'buduna. Ta'buduna ni maknanya kamu sembah. Kamu sembah. Kamu sembah. Ini kamu duduk, kamu pergi, kamu makan, kamu tidur. So kalau kamu sembah ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Betul ke tidak? Ada telah tak? Tak ada. Kalau tak telah dia fi'il apa tuan-tuan? Dia fi'il mudhari'. Ya. Okey, jantina dia muzakkar ke muannas ni tuan-tuan? Jantinanya muzakkar lah sebab tak ada pi dalam kurungan kan? Okey, jumlah dia. Cuba jawab jumlah dia. Kamu ke engkau. Kamu sembah ke engkau sembah? Kamu kan? Kamu sembah. So kalau kamu ni mufrad ke jamak tuan-tuan? Cuba jawab saya. Dia ialah kalimat jamak sebab kamu tu plural. Kalau engkau sembah barulah kalimat tu singular ataupun seorang. Tuan-tuan So terima kasih atas perhatian. Yang ni tolong jawab kat saya. Ini mufrad ke jamak? Kalau mufrad kenapa? Kalau jamak kenapa? So saya tunggu jawapan tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.